Baik, Assalamualaikum. Salam satu Malaysia kembali dalam Lanskap pada malam ini. Dan saya sendiri kembali pada malam ini selepas 2 minggu berehat, Syaril. Dan Syaril, hari ini 2 minggu, Syaril. Atas faktor kesihatan, jadi hari ini saya kembali. Syaril juga baru kembali dari Tanah Suci. Jadi, ya, Alhamdulillah. Bagaimana keadaan, Syaril? Alhamdulillah. Sakit masa di sana, dah kembali ke Malaysia. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Tapi saya mohon maaf lah kalau ada pantulan cahaya. Rambut tak tumbuh lagi. Okey, Syaril. Jadi, boleh kita katakan sebenarnya ya, dalam tempoh 17 hari lagi, beberapa peperiksaan besar peringkat nasional lah, kita boleh katakan akan berlangsung, di mana peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia, Sijil Tinggi Agama Malaysia dan juga STPM akan berlangsung dalam tempoh 17 hari lagi. Dan dalam pada itu dari segi kalendernya, kalau kita lihat, UPSR telah pun selesai, PT3 telah pun selesai ya, dalam tempoh seminggu kebelakangan, 2 minggu kebelakangan ini. Ramai ibu bapa juga memberikan fokus kepada PT3, malah banyak juga komen-komen yang kita dapat baca melalui media-media sosial. Dan pastinya tumpuan akan terarah kepada peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia dan juga Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia dalam tempoh 17 hari sahaja lagi. Dan pastinya pelajar-pelajar sekarang sedang berusaha untuk ulang kaji pada peringkat yang terakhir. Dan begitu juga pelajar-pelajar IPTA, ya, di mana peperiksaan semester juga akan berlangsung. Dan apapun, Syaril, bercakap tentang peperiksaan, itu tajuk kita yang akan kita bawakan, ya. Sistem ataupun dasar peperiksaan baru yang telah pun dimulakan sebenarnya. Kalau kita lihat juga dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, kita lihat kat situ kerangkanya pelbagai. Dan ini merupakan salah satu pendekatan yang saya lihat oleh pihak Kementerian Pendidikan untuk mengangkatkan lagi sistem pendidikan negara. Namun begitu berbeza. Ini saya temui di Facebook yang telah pun diangkat, ya. Kalau di Jepun, dinyatakan di sini, in Japanese school, the students not get any exams until they reach grade 4 ataupun pada peringkat umur 10 tahun. Kenapa? Katanya sebab matlamat dalam tempoh 3 tahun pembelajaran itu bukan untuk memberikan penilaian kepada kanak-kanak, tetapi untuk mendapatkan establish good manners and untuk membangunkan lagi kendiri kanak-kanak. Berbeza di negara kita, ya. Kalau boleh darjah 1 tu, tahun 1 pun dah ada peperiksaan untuk tahun 2. Dah takut dah biasa. Jadi kanak-kanak tu dah pressure pada peringkat awal lagi. Daripada prasekolah pun dah ada ujian-ujian penilaiannya. Ibu bapa pun memberikan fokus terus. Tahun 1 pun dah ada kelas tuition. Semua nak A je. Anak penerbit kita ada 4 orang, 5 orang. Ya? Dan kecil-kecil lagi pun dah paksa dapat A. Itulah dia. Awash macam mana? Sebagai saya seorang nasib bapa. baik masa kat Taska tu tak ada exam lagi. Okey. Jadi inilah tumpuan kita pada malam ini, Syaril. Kita ingin melihat tentang dasar peperiksaan baru, ya, yang telah pun diperkenalkan, mula dijalankan. Jadi relevankah? Dan mungkin kita melihat agak ketinggalan. Kalau kita lihat, nanti saya akan kongsikan juga beberapa rencana kerana 2 panel kita dah bersedia pada peringkat awal ini, Syaril. Silakan. Okey, 2 panel kita sangat hebat hari ini. Tapi saya kongsikan tadi mengenai PT3 dah selesai, SPM nanti, UPSR juga sebenarnya dah selesai lama dan keputusannya insya-Allah sebelum cuti sekolah ni. Adik saya pun UPSR setengah berdebar semua nak tunggu keputusan. November nanti, ya. Itu keputusan bagi UPSR tahun ini. Tahun ni kalau paling pandai pun 5A ataupun yang kalau sekolah Tamil ataupun sekolah Cina ada 6A, ada 7A lah kan. Tapi tahun depan saya ni dah tak ada 5A dah. Semua kalau yang hebat-hebat 6A. Jadi ibu bapa jangan terkejut lah pula kan. Okey, jadi kita sangat bertuah pada hari ini. Kita nak bersama dengan 2 tetamu yang kita undang. Saya nak ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia, Datin Nawal Saleh, merupakan pengarah Lembaga Peperiksaan Malaysia. Terima kasih Datin sudah bersama kami. Sama-sama. Alhamdulillah. Dan juga kita ada Tuan Haji Kamarudin Jazuli sebagai Timbalan Pengarah Lembaga Peperiksaan Malaysia. Pengarah dan Timbalan Pengarah dua-dua kita bawa ke studio pada hari ini. Terima kasih Tuan Haji. Baik, mungkin ada yang dah tahu mengenai pengumuman kepada perkara baru yang akan ditambah baik untuk UPSR pada tahun 2016. Tapi mungkin juga yang mungkin berada di luar kawasan yang tak tahu lagi mengenai perubahan ini. Mungkin secara awalnya, mukadimahnya, apa perubahan perbezaan UPSR 2015 dengan UPSR 2016? Datin dulu mukadimah. Ya, terima kasih Syaril. Sebenarnya kita kata bahawa kita buat perubahan tu bukanlah satu perubahan yang mendadak, tetapi lebih kepada mencari satu pendekatan untuk memastikan bahawa apabila anak-anak kita ini ditaksir, maka kita mendapat keputusan yang memperlihatkan modal insan yang nak dibangunkan. Jadi perubahan format yang banyak diperkatakan apabila kita mengumumkan pada tanggal 28 September yang lalu, kita berdepan dengan banyaklah persoalan-persoalan. Walaubagaimanapun sepatutnya sebagai pendidik, ramai kita patut melihat bahawa perubahan format itu semata-mata adalah untuk memberi
peluang untuk memberi ruang dan peluang kepada anak-anak kita untuk mempamerkan keupayaan mereka, kebolehan mereka dari segi penguasaan ilmu, dari segi pembangunan kemahiran mereka dan juga penerapan nilai-nilai yang telah dilaksanakan oleh guru di sekolah. Jadi kalau kita lihat perubahan format itu sebenarnya tidaklah begitu ketara. Cuma kita melaksanakan sedikit perubahan, iaitu kita menyelaraskan semua kertas-kertas peperiksaan bahasa, iaitu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Kita sediakan 2 kertas peperiksaan yang berasingan dari segi pemahaman dan juga penulisannya. Apa yang berlaku sebelum ini, pada tahun 2015 dan sebelum ini, bahasa Inggeris itu ditakbirkan dalam bentuk 2 kertas juga, iaitu pemahaman dan juga penulisannya, tetapi dilaporkan sebagai 1 grade. Dicampur kertas 1, kertas 2, grade je 1. Jadi kita tidak dapat melihat apa kekuatan atau kelemahan anak-anak kita dari segi pemahaman dan juga penulisan. Tapi apabila kita selaraskan bahasa Inggeris sama seperti bahasa Melayu, kita wujudkan pemahaman, comprehension bagi bahasa Inggeris dan juga writing iaitu penulisan, maka kita akan dapat melihat apa kelemahan dan juga kekuatan anak-anak ini apabila kita memberikan keputusan itu nanti. Jadi oleh kerana itulah kita membuat pengumuman tempoh hari bahawa untuk 2016, mulai 2016, format UPSR itu telah pun kita ubah untuk kita laporkan 6 mata pelajaran ataupun 6 grade. Minima 6 grade. 6 grade. Itu untuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan akan ada 8 grade. 8 grade. Dia bergantunglah, kalau SJKC dia mengambil bahasa Cina, pemahaman dan penulisan. Untuk SJKT dia mengambil juga pemahaman dan penulisan bahasa Tamil. Okey, baik. Tuan Haji, yang menjadi persoalan kepada mungkin ibu bapa yang kalau saya jengah ke laman maya, ada juga yang mungkin tak puas hati. Katanya tidak ada perbincangan dengan pihak NGO, tidak ada perbincangan secara menyeluruh mengenai perkara ini. Tahu-tahu dah umum tahun depan bahasa Inggeris akan dipecahkan kepada 2 dan juga dari satu sudut je, saya kira ini antara satu perkembangan terbaiklah untuk memberi lebih kefahaman dan juga meningkatkan lagi mutu bahasa Inggeris itu sendiri. Tapi dari satu sudut, ibu bapa yang rasa ini agak membebankan anak-anak di peringkat sekolah rendah. Apa komen tuan? Untuk itu, kita kena maklum lembaga kebangsaan bila membuat kertas-kertas kebangsaan, dia bergantung pada kurikulum. Okey. Dan pada kita, kurikulum itu tidak pernah berubah. Tidak diubahlah. Kurikulum tak diubah? Tidak diubah untuk tahun pemberitaan 2016. Kita masih gunakan kurikulum yang sama dan kita menguji perkara-perkara yang sama seperti dulu. Cuma kita dari segi format kita asingkan. Supaya kita mendapat seperti apa yang Datin katakan tadi, gambaran yang lebih jelas tentang di mana kekuatan dan di mana kelemahan pelajar kita. Sama ada mereka itu memang bagus untuk kedua-dua aspek penulisan dan pemahamannya, ataupun salah satunya pincang dan salah satunya terlalu baik. Yang itu yang kita nak fokuskan supaya kita boleh membuat intervensi yang lebih berkesan. Dan sekolah dapat melihat selepas ini dari segi analisis kursusnya nanti, dia akan dapat melihat dengan jelas di mana sebenarnya perkara yang nak diusahakan dengan lebih gigih dan di mana yang kita boleh agak relax sikit. Kalau saya boleh bacakan ada satu komen dari Majlis Permuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN. Ini Persatuan Guru. Katanya mereka meminta Kementerian Pendidikan untuk menangguhkan pelaksanaan format inilah. Sebab alasannya, katanya saya berpendapat format baru UPSR ini bakal mengulangi apa yang berlaku kepada PT3 apabila bilangan pelajar mendapat A berkurangan berbanding peperiksaan penilaian menengah rendah PM baru dulu. Faktor A itu yang menjadi penekanan. Ini concern yang biasalah kita dengar di belakang, bukan suatu perkara yang baru. Cuma kita sepatutnya kita dah mula berpindah daripada menyoal atau bertanya tentang berapa A, kita kena bertanya sebenarnya apa si A tu boleh buat. Dan kita patutnya bertanya apa si B boleh buat, apa yang dia tak boleh buat. Itu yang lebih penting. Apabila kita, pada pandangan saya lah, sebenarnya kita memang dengan sengaja meningkatkan kualiti kertas-kertas pembelajaran kita sejak tahun lepas. Oleh sebab itu, apa yang paling penting ialah kita melihat kualiti para pelajar itu, iaitu apa yang mereka boleh buat, bukan semata-mata melihat bilangan A-nya. It can be A, but
Walaupun nak jelaskan walaupun bilangan A kurang, tak bermakna tidak bermakna kualiti pun berkurangan. Itu antara penekanan utama dekat sekolah. Untuk makluman Encik Syaril, sebenarnya mulai tahun 2011 tempoh hari, Kementerian telah pun menggunakan KSSR, iaitu Kurikulum Standard Sekolah Rendah, iaitu pada tahun 2011 itu adalah kohort pertama yang menggunakan kurikulum tersebut. Pada masa yang sama juga, pada tahun 2011, Kementerian telah melaksanakan pentaksiran basakan sekolah. Kemudian kita juga telah memberi kefahaman tentang kemahiran berfikir aras tinggi yang perlu dibangunkan dalam anak-anak kita. Jadi 3 perkara ini, apabila kita memberi pertimbangan kepada memperkenalkan KSSR, pelaksanaan pentaksiran basakan sekolah dan juga unsur-unsur kemahiran berfikir aras tinggi yang perlu dibangunkan dalam anak-anak kita, maka inilah bertepatan dengan inilah maka kita kata format UPSR itu perlu kita buat sedikit perubahan supaya ia sejajar dengan 3 perkara ini. Dan di dalam format tersebut, di dalam soalan ataupun item-item yang kita bangunkan dalam kertas peperiksaan mulai 2016 nanti, kita mengambil kira kurikulum tersebut dan bagaimana pelaksanaan pentaksiran bahasa sekolah, iaitu komponen pentaksiran sekolah itu menyumbang kepada kejayaan atau pencapaian anak-anak kita di dalam UPSR 2016 nanti, dan bagaimana juga unsur-unsur kemahiran berfikir aras tinggi kebat itu telah berjaya dibangunkan dalam anak-anak kita. Jadi ramai dalam kalangan pendidik dan juga terutamanya ibu bapa agak gusar tentang bagaimana dia nak memahami apa itu kemahiran berfikir aras tinggi, bagaimana dia nak mengajar anak-anak dia, atau bagaimana nak membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi. Saya bagi satu contoh yang mudah. Apakah beza di antara kemahiran berfikir aras tinggi dengan yang bukan? Kalau kita mengajar anak kecil kita, kita kata, kita bagi satu soalan, 8+3 berapa? Jawapannya 8+3 ialah 11. Tetapi untuk membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi, kita jangan bagi 8+3. Kita bagi 11 itu dan kita kata apakah nombor-nombor kemungkinan, nombor-nombor yang boleh kita gunakan, dijumlahkan 2 nombor, mendapat hasil 11. Dengan cara ini, anak itu perlu berfikir. Dia kata selain daripada 3+8, mungkin 4+7. Ataupun dia terbalikkan 7+4. Jadi dengan cara ini, ini yang kita kata bagaimana kita boleh bangunkan kemahiran berfikir itu. Maknanya kita mencetuskan pemikiran itu di dalam anak-anak kita. Bukan sekadar memberikan satu soalan yang biasa kita lihat. Idea yang juga hebat sebenarnya bila mana kita cuba mengubah sistem yang dulu. Kalau dulu saya KBSR adalah pelopor, kemudian sekarang KSSR, ya. Jadi kita lihat seperti mana yang Datin nyatakan, kita cuba ubah, ada anjakan-anjakan di situ. Namun begitu, bila mana sesuatu perubahan itu cuba dilakukan secara tiba-tiba, menyebabkan ibu bapa juga sukar untuk memahami sistem itu sendiri. Sehingga kan UPSR yang kita anggap mudah, enteng itu juga, soalan boleh bocor hingga ibu bapa sendiri perlu mendapatkan soalan-soalan itu. Jadi sistem itu sendiri belum betul-betul kukuh. Jadi apa pandangan Datin ataupun saya rasa kalau kita kata sistem itu belum betul-betul kukuh itu tidak tepat. Kerana di dalam KSSR itu sebenarnya perkara itulah yang nak penguasaan ilmu seperti itu yang nak kita berikan kepada anak-anak kita. Kita nak memberikan mereka kemahiran berfikir itu di dalam KSSR itu. Jadi bila kita bercakap tentang PBS, komponen pentaksiran sekolah, secara mudahnya kita perlu faham apa itu pentaksiran. Pentaksiran ini sebenarnya dengan erti kata yang mudah supaya semua orang faham ialah satu proses untuk kita dapatkan maklumat. Itu saja. Tetapi bila kita tanya dengan kebanyakan individu, kita tanya apakah dia faham daripada perkataan pentaksiran, dia kata pentaksiran itu adalah peperiksaan. Itu yang kita. Pun dah berbeza. Ya, pentaksiran itu adalah satu kefahaman global tentang cara untuk kita mendapatkan maklumat. Peperiksaan adalah satu kaedah untuk kita mendapatkan maklumat. Jadi apabila kita mengajar, bila guru mengajar, kalau dia tidak ada pembelajaran yang bermakna dalam anak-anak, maka
pengajaran itu tidak bermakna. Dia gagal. Ya, dalam pentaksiran ini, bila kita sebut pentaksiran ini lebih kepada apa yang guru itu ajar dan murid itu belajar, dan selepas itu guru itu cuba mendapatkan maklumat, cuba mengetahui apa kelemahan, apa kekuatan anak-anak itu. Sekiranya anak-anak itu ada kekuatan, dia perkukuhkan lagi. Sekiranya anak-anak itu mempunyai kelemahan, maka dia cuba untuk meningkatkan lagi penguasaan. Jadi bagaimana guru itu tahu kelemahan ataupun kekuatan itu? Melalui pentaksiran. Pentaksiran boleh berlaku dalam pelbagai cara. Dan mungkin juga boleh berlaku dalam pilih kasih? Pilih kasih itu adalah satu perkara dalaman yang berkaitan dengan integriti. Okey. Betul. Okey, baik. Sebenarnya banyak lagi yang akan kita cuba bincangkan. Jadi kita juga nak dapatkan penyertaan daripada semua rakyat Malaysia. Kalau ada yang nak bagi komen di Facebook kita ataupun di Twitter kita, cariannya kalau di Facebook carian Lanskap, di Twitter Lanskap TV1, dan juga anda boleh telefon kami di talian 0322829062 untuk mungkin nak berkomunikasi ataupun ada luahan pandangan anda sendiri sebagai ibu bapa yang ada anak tengah belajar pada ketika ini, yang anda rasa ada sesuatu yang anda tak faham, inilah orangnya untuk anda tanyakan soalan. Suhaimi. Ya, apapun sebenarnya Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia telah pun dilancarkan pada penghujung 2011. Dan kalau kita lihat sedikit catatan ataupun rencana yang diangkat menerusi Akhbar Utusan Malaysia, Syaril, ya, dinyatakan di sini mengikut pengukuran PISA, Program for International Student Assessment, yang dibangunkan oleh OECD, melibatkan penyertaan 65 negara pada tahun 2012. Negara kita menduduki tangga yang ke-52 dalam bidang matematik, 53 untuk sains dan 59 pembacaan Syaril, ya. Dan Singapura, negara jiran kita, di tangga kedua. Jadi 50 anak tangga kita ke belakang. Dan kalau kita bandingkan dengan Vietnam, ya, sebenarnya Vietnam lebih baik daripada Malaysia, di mana dinyatakan berada di tangga ke-17 untuk matematik, ke-8 sains dan ke-59 pembacaan. Dan ini menunjukkan bahawa Vietnam, negara yang mula membangun pada 1975, mengalami peperangan selama 35 tahun, jauh mengatasi Malaysia. Jadi sistem kita ni adakah mampu untuk 2020 nanti mengatasi Vietnam, mengatasi Singapura dengan pelan yang begitu baik di rangka Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia? Saya perlukan jawapan daripada Datin atau Haji sekejap saja lagi. Lembaga Peperiksaan Malaysia LPM merupakan sebuah badan yang bertanggungjawab mengendalikan ujian awam kebangsaan di Malaysia. LPM merupakan satu-satunya badan peperiksaan di dunia yang menjalankan peperiksaan berpusat secara serentak yang berlandaskan kurikulum kebangsaan untuk 1.5 juta calon. LPM juga adalah badan peperiksaan yang pertama di Asia Tenggara yang menggunakan teknologi komputer dalam urusan pemprosesan data peperiksaan pada tahun 1967. Ini yang saya perolehi daripada Wikipedia. Betul. Dan telah pun dikemaskini pada 24 Februari 2015. Kita nampak jelas peranan daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia ini. Dan kembali tadi sebelum kita berhenti rehat, ya, saya menyatakan tentang peranan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, dan saya yakin LPM juga turut sama berada dalam program transformasi yang terbesar. Malah bila dikongsikan peranan ataupun kedudukan PISA telah pun saya kongsikan. Jadi mungkinkah dengan transformasi dasar peperiksaan baru ini mampu mengubah kedudukan kita ini? Datin, tahu? Silakan. Untuk soalan itu, ya Sohaimi, saya ingin respon. Kalau kita lihat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 itu jelas kita mengenal pasti 6 inspirasi murid yang nak dicapai antara period itu, ya, tahun 2013 hingga 2025. Dan kita juga ada menyatakan antara objektif kita ialah untuk kita mencapai negara 1/3 teratas dalam tim dan PISA dalam tempoh itu, ya, hingga 2025. Dari segi lembaga peperiksaan kami confident kita boleh capai itu sekiranya kita seluruh warga Kementerian Pendidikan khususnya fokus kepada apa yang dikatakan sebagai 6 inspirasi murid itu, iaitu yang pertama tentang pengetahuan, ya, menyediakan murid dengan pengetahuan yang cukup, yang meluas, ya. Walaupun kita ada memperkenalkan unsur-unsur kebat dan sebagainya, tetapi unsur pengetahuan, volume of knowledge yang perlu ada pada murid kita tak patutnya berkurang. Yang kedua tentang kemahiran berfikir itu sendiri. Itu jelas, ya, dalam Pelan Pembangunan Pendidikan ditulis dengan jelas kepada kita bahawa
kemahiran berfikir itulah satu perkara yang sangat pokok dan sangat asas untuk kita mencapai kemajuan. Yang itulah exactly apa yang kita buat di perkebisaan dengan mengemukakan format-format baru pentadsiran yang kalau saudari perhatikan, ada satu perbezaan yang jelas dalam kita mengemukakan soalan dalam format baru perkebisaan. Ya, contohnya kita mengurangkan item-item yang untuk multiple choice ataupun berbagai pilihan. Ataupun item-item yang berbentuk kita di peringkat lembaga sudah menyediakan jawapan. Budak ataupun murid cuma pilih saja. Sekarang untuk UPSR tahun 2016, insyaAllah, para pelajar kena menyediakan jawapan mereka sendiri. Mereka kena berfikir dulu. Mereka kena berfikir, mereka kena menulis untuk menjawab soalan. Tidak lagi cuma setakat memilih. Jadi, memilih dengan menyediakan sendiri jawapan adalah satu perkara yang berbeza dan memerlukan kemahiran yang berbeza. Jadi itu, ya. Dan Cik Kamruddin, kita suka membandingkan sebenarnya Malaysia, Singapura, Malaysia, Thailand, Malaysia, Vietnam, di mana perbandingan ini dibuat. Tapi dari segi penilaian pentaksiran itu sendiri, ya, adakah setara dengan negara-negara jiran dengan peringkat dunia sendiri? Yang kita selalu benchmark di peringkat negara kita sebenarnya ialah perpisahan di peringkat SPM. Di peringkat SPM memang kita benchmark dengan GC, ESE, IGCSE dan sebagainya. Mana kita sebenarnya setara di segi itu. Kita punya kurikulum diperakui dan kita punya cara kaedah pentadsiran pun diperakui oleh badan-badan pentadsiran yang kita libatkan bersama dalam penentuan standard kita di lembaga usahaan. Kita melibatkan Cambridge dari sini dan juga kita melibatkan badan seperti NZQA di New Zealand dan juga Victoria Education di Australia. Jadi, sebelum Datin nak tambah, kita ada seorang pemanggil tadi. Kita raihkan pemanggil dulu sebelum kita respon. Assalamualaikum, saudara Ismail. Ya, waalaikumsalam. Ya, dari Kuantan Ya, dari Kuantan. Okey, saudara Ismail, ada soalan ke ataupun ada pandangan khusus mengenai sistem peperiksaan kita ni? Silakan. Ada sedikit pandangan lah. Okey. Saya tertarik dengan apa yang disentuh oleh Cik Suhaimi. Iaitu sistem pembelajaran kita. Itu yang kita perlu melihat semula. Contohnya begini, saya ada 2 orang anak. Satu tingkatan 4, satu tingkatan 5. Ya. Mereka ni belajar di sekolah kluster. Sekolah yang kita kira hebat lah. Ya. Tapi mereka ni selalu fail matematik. Matematik dan matematik tambahan. Okey. Saya telah berjumpa dengan guru. Saya bertanya guru ni bagaimana untuk menilai dia ni dan bagaimana untuk dia ni menjadi lebih baik dalam matematik. Apa cara dia? Tidak ada. Sedangkan guru, saya berhadapan guru matematik dan guru guru kelasnya. Tidak ada satu sistem di mana untuk menilai pelajar ini dan cara bagaimana untuk dia menjadi cergas baik dalam mata pelajaran yang diambil. Iaitu matematik dan matematik tambahan. Baik. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Cik Ismail dari Kuantan. Mungkin Datin boleh respon sikit mengenai sistem juga itu antara yang dipetik oleh rakan-rakan kita di luar sana. Okey. Bercakap tentang saya betul menariklah bercakap tentang matematik ni kan. Matematik ni dia sebenarnya bukan mengenai nombor sebenarnya. Asas matematik ini adalah penyelesaian masalah. Kenapa kita belajar matematik sebenarnya ialah kita nak melatih minda kita untuk mencari jalan penyelesaian masalah. Jadi sebab itu juga bila seseorang anak itu lemah dalam matematik, sebab tu kita kata dia perlu melatih diri dia supaya dia melihat bahawa apabila datangnya masalah-masalah itu oleh kerana dia dah melatih minda dia dengan begitu mahir sekali, maka dia dapat atau dia boleh menyelesaikan masalah. Jadi sering kali kita melihat anak-anak ni dia lemah dalam matematik ni adalah kerana apa? Kerana dia jarang melaksanakan latihan.
So latihan yang dibuat dalam matematik itu sebenarnya melatih minda kita untuk berfikir. Dia melatih untuk berfikir, dan apabila dia melatih untuk berfikir, maka dia akan mencari jalan penyelesaian dan juga dia akan mencari jalan-jalan untuk mencapai satu keputusan. Kalau ibu bapa rasa kenapa anak-anak dia lemah dalam matematik, satu daripadanya ialah anak-anak ini bila dia pergi ke sekolah, dia hanya melihat bahawa matematik itu hanyalah nombor-nombor yang perlu diselesaikanlah masalah tu. Dia tidak berfikir bahawa nombor-nombor itu boleh dikaitkan dengan situasi seharian. Macam kita pernah melihat anak-anak dulu-dulu yang mana dia kata dia lemah matematik. Okay? Tetapi apabila mereka sudah berada di dalam bidang pekerjaan, mereka melihat bahawa apa yang mereka lakukan itu adalah aplikasi terhadap matematik yang dipelajari. Kan? Contohnya bila kita pergi ke kedai. Okay? Kita pergi ke kedai, kita melihat kita ada RM50. Dan dengan RM50 ini kita nak membeli barang-barang. Dan maknanya bila kita melihat barang-barang yang berada di dalam kedai itu, kita perlu tahu bahawa apabila kita menjumlahkan harga barang-barang itu, dia tidak boleh melebihi RM50. Perkara ini mungkin tidak diajar di sekolah. Sekolah mungkin mengajar matematik itu sebagai nombor-nombor saja. Tetapi dalam kehidupan seharian kita, itulah perkara yang sepatutnya kita aplikasikan. Jadi kelemahan di sini ialah anak-anak kita kurang latihan. Kurang latihan. Baik, Datin dan juga Tuan Haji lah. Dari satu sudut lah, saya kira mungkin bagi pihak ibu bapa mereka mengatakan kita ataupun pihak Kementerian Pendidikan agak tergesa-gesa untuk mengubah sistem ini. Tapi saya ada juga dapatkan pandangan daripada pakar akademik. Katanya pihak Kementerian lambat untuk bertukar. Sebabnya kalau saya boleh baca satu kenyataan, pada tahun 1998 Menteri Pendidikan ketika itu Datuk Seri Najib pernah menegaskan bahawa Kementerian Pendidikan akan mengubah format peperiksaan UPSR agar lebih berbentuk subjektif ke arah mendidik murid-murid berfikir. Kerana format perlu diubah bagi mengikis sikap terlalu bergantung dengan guru. Itu pada tahun 1998. Macam Tuan Haji kata tadi, kalau dulu ada sistem pilihan, sekarang ni baru kita buat sistem untuk murid-murid kita berfikir. Adakah disebabkan lambat bertukar itu menyebabkan kita ketinggalan dengan negara-negara lain? Tidak. Kita sebenarnya memang berhasrat untuk melakukan perubahan ini. Tetapi kurikulum itu diubah suai sedikit untuk melihat bahawa perubahan ini boleh dilaksanakan, dan kita mengambil pendekatan itu apabila kurikulum itu diubah daripada KBSR dahulu kepada KSSR itu, untuk kita mengambil kesempatan itu melaksanakan perubahan. Jadi dibersesuaianlah. Okay? Kalau kita melaksanakan perubahan dahulu pun tidak menjadi masalah, sebab kurikulum itu tetap sama. Walau bagaimanapun kita mengambil kesempatan hasil daripada perubahan KBSR kepada KSSR itu untuk kita buat perubahan format ini. Jadi tercapailah hasrat yang amat berhormat untuk melakukan pada ketika itu perubahan tu setelah 17 tahun baru dibuat perubahan. Tuan Haji, saya juga nak tahu jugalah, tadi kita banyak bincang mengenai UPSR. PT3 telah pun kita realisasikan, tapi pada awal pertukarannya dulu kita tahu banyak sangat kiri kanan depan belakang, ada yang tembak, ada yang sokong. Dan setelah dilaksanakan ini, bagaimana melihat prestasi perjalanan PT3 itu sendiri? Pelaksanaan tahun pertama memang kita menjangkakan ada banyak masalah dari segi pelaksanaan, dari segi kefahaman dan sebagainya. Tapi kita teruskan usaha untuk dari segi persediaan guru, latih mereka untuk memahami bagaimana cara untuk mentaksir dan sebagainya. Dan ini pada pandangan saya menjadi betapa baik, dan kita expect memang akan jadi betapa baik selepas melalui beberapa pusingan perkara ini dilaksanakan. Jadi saya rasa kita berilah masa kepada semua pihak untuk bertenang dan untuk melihat, membuat postmortem dan melaksanakan perubahan-perubahan dan mengambil kira semua pandangan untuk kita benar-benar baik. Jadi masih lagi dalam tempoh eksperimen? Bukan untuk eksperimen. Dua-duanya, Pak. Kita menafikan itu. Okay. Sebenarnya PT3 dia adalah satu bentuk pentaksiran yang kita lihat sama seperti peperiksaan akhir tahun sekolah. Okay. Setiap tahun di tingkatan 1 contohnya, sekolah-sekolah akan melaksanakan peperiksaan akhir tahun. Kalau kita bertanya dengan pihak sekolah, bagaimana dia merancang peperiksaan akhir tahun itu? Maknanya mesti ada proses pengajaran, pembelajaran, dan peperiksaan itu adalah untuk mengambil kira apakah pencapaian anak-anak itu. Sama juga di tingkatan 2 dan sama juga untuk di tingkatan 3.
Tetapi apabila kita melaksanakan PT3 ini, kita kata kalau kita tidak, katalah lembaga peperiksaan tidak menyediakan, mengatakan tidak ada PT3, sekolah melaksanakan peperiksaan akhir tahun, boleh saja. Okay? Tetapi apa yang akan berlaku ialah soalan-soalan bagi sekolah A akan menjadi berbeza daripada sekolah B. Tidak ada standard itu. Standard itu tidak setara. Jadi untuk mengawal standard itu, kesetaraan standard itu, maka lembaga peperiksaan bersetuju untuk menyediakan soalan-soalan dan ditakbirkan oleh pihak sekolah. Dan lembaga peperiksaan menyediakan latihan kepada guru-guru untuk memastikan bahawa standard itu dikekal, kualiti PT3 itu dikekalkan supaya kita dapat melihat bahawa standard pencapaian itu adalah setara bagi semua anak-anak kita yang menduduki PT3. Okey, saya ada soalan susulan nanti berkaitan dengan PT3 ini. Namun itu seorang pemanggil di talian telefon bersedia. Hello. Hello. Ya, siapa di talian? Saya Rita dari Johor Bahru. Okey, Rita ya. Silakan pandangan soalan ringkas padat Rita. Terus saja. Soalan ringkas, ya. Perkara pertama saya nak tanya, daripada tahun 1 ya 2011 hingga tahun 5 dah dijalankan ujian PBS yang berdasarkan sekolah ikut band 1, band 2 dan seterusnya. Jadi apa akan jadi pada perkara PBS yang dijalankan di sekolah ni untuk tahun 6? Adakah ia akan diambil kira dalam peperiksaan tahun depan? Itu saja soalannya, Rita? Halo, Rita. Okey, itu saja. Okey, PBS ini. Saya telah bersama Yang Berhormat Menteri ya, dan juga bercakap tentang PBS ni. Banyak isu. Dan saya juga berkesempatan ke sebuah sekolah di pinggir Putrajaya yang diangkat sebagai sekolah contoh kepada pelaksanaan PBS ini. Dan saya melihat juga fail-fail yang disediakan. Guru-guru kata buang masa. Malah ada juga selepas 3 tahun pelaksanaan PBS pada ketika itu, fail murid itu masih lagi kosong. Dan sekarang, bagaimana agaknya sistem itu diteruskan, dirombak, ditambah baik? Cik Kamarudin? Ya, pentadbiran sekolah sebenarnya patutnya menyokong usaha pendidikan di peringkat sekolah. Ya, bila seorang guru melaksanakan PDP ataupun pengajaran belajar, dia mestilah nak mengetahui apakah terjadi pada murid-muridnya, perkembangan dia dari segi perkembangan, pengetahuan ilmu dan sebagainya. Dia mesti tahu tu supaya dia boleh move forward, supaya dia boleh bergerak seterusnya. Ya. Jadi pentadbiran sekolah tu sangat penting untuk dari semasa ke semasa guru mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid-muridnya supaya dia boleh membuat penambahbaikan kepada PDP-nya. Ya. Dia masalahnya ini adalah sebab kebanyakan guru menganggap kerja mentaksir ini adalah untuk dilaporkan kepada pihak kementerian, pihak Jabatan Pendidikan Negeri atau apa-apa dia, bukan untuk membantu dia menambah baik PDP dia dalam kelas belajar. Ya. Saya selalu membandingkan dengan apa yang berlaku dalam bidang perubatan. Kita lihat di kata-kata pesakit itu ada satu rekod yang para doktor sentiasa mengambil maklumat calon tentang temperature dia dan dia punya mungkin dia punya kadar gula dalam darah dia, blood pressure dia tengok tu bukan untuk dilapor pada bos dia. Dia gunakan itu untuk dia memberi prescription yang betul dan melihat perkembangan para pesakitnya dalam proses penyembuhannya. Begitu juga yang kita harapkan di peringkat sekolah. PS ni ialah satu kaedah mengumpul maklumat. Sejauh mana para pelajar telah menguasai apa yang perlu dikuasai. Jadi kalau dengan maklumat itu dah sepatutnya para pendidik kita boleh mengenal pasti kelemahan dan kekuatan murid dan apa yang sepatutnya dibuat untuk mengatasi kelemahan tersebut. Tuan Haji menggunakan perkataan sepatutnya, maksudnya di peringkat pendidik itulah yang tak sepatutnya lah sekarang yang berlaku ni. Ya. Saya sebenarnya tertarik dengan apa yang Cik Suhaimi bagi tahu tadi. Sekolah yang berhampiran dengan Putrajaya yang menyediakan satu bilik yang begitu besar untuk menyimpan fail-fail perkembangan murid. Sebenarnya kami pun agak boleh dikatakan terkejut jugalah kan, sebab dalam masa kami menatarkan pelaksanaan PBS itu, kita tidak pernah pun mengatakan bahawa anak-anak itu perlu dikumpul evidence itu dan difailkan, kan? Tapi sebenarnya
saya rasa cara mereka menginterpretasi kefahaman itu yang lari daripada landasan sebenar. Macam Tuan Haji Kamaluddin bagi tahu tadi, kita mentaksir. Sebab tu kita menggunakan perkataan mentaksir. Mentaksir ini sangat luas. Betul. Kefahamannya tu sangat luas, di mana hasratnya ialah untuk kita mengetahui, macam saya sebut tadi, apa kelemahan dan kekuatan anak-anak itu. Jadi bila kita mentaksir, maklumat itu kita tak perlu beri kepada orang lain, tetapi adalah untuk kegunaan guru itu sendiri dan untuk dimaklumkan kepada anak itu sendiri ataupun dimaklumkan kepada ibu bapa supaya sama-sama boleh membantu untuk meningkatkan lagi perkembangan anak itu. Jadi dalam proses kita melaksanakan pentaksiran sekolah, pentaksiran sekolah ini adalah satu komponen daripada PBS, iaitu guru-guru sepatutnya mengumpul maklumat-maklumat itu dan direkodkan. Okay? Dulu-dulu mungkin kita ada guru yang tahu. Kalau dia tanya selepas 3 atau 4 bulan dia mengajar seorang murid, kalau kita tanya apakah yang cikgu tahu tentang anak murid ini, maka guru itu mungkin akan terus bersahaja menjawab bahawa murid ini adalah murid cemerlang dan apakah perkara-perkara yang boleh dilakukan oleh murid itu boleh dijelaskan oleh guru. Tetapi perkara itu tidak direkodkan. Apa yang kita nak lakukan, yang nak kita minta supaya guru-guru lakukan dalam PS ini ialah untuk merekodkan perkara itu. Merekodkan apa yang boleh dilakukan oleh murid tadi. Bukan hanya sekadar dia simpan di dalam minda dia. Jadi ini perubahan dia. Jadi dalam pentaksiran bahasakan sekolah ini, itulah perkara yang kita mahukan supaya status pembelajaran anak itu, perkembangan anak itu direkodkan dan sentiasa boleh diguna pakai oleh guru untuk dimaklumkan kepada murid itu sendiri atau dimaklumkan kepada ibu bapa supaya sama-sama kita boleh bekerjasama untuk memastikan perkembangan pembelajaran anak itu boleh dipertingkatkan. Tapi keberkesanannya tidak dapat kita rasai secara total disebabkan kurangnya kefahaman di peringkat pendidik itu sendiri. Ya. Baik, anda masih lagi bersama kami dalam Lanskap dan terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Omar Yaakob, pengerusi Jurukuasa Pendidikan Pertubuhan Ikram Malaysia yang juga menuntun kita pada malam ini dengan tajuk yang kita nyatakan tentang sistem peperiksaan baharu ni, dan dinyatakan di sini bahawa Ikram menyokong usaha pendekatan pentaksiran baharu yang lebih holistik, dan itu pun telah pun dimaklumi saya yakin oleh Datin dan juga Encik Kamaluddin. Dan pun begitu dinyatakan di sini, kata Ikram di sini, ada beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian. Pertama, pihak pentadbir sekolah, guru-guru serta ibu bapa perlu diberi kefahaman. Soal itu saya yakin pihak kementerian, malah lembaga peperiksaan juga sentiasa memberikan nasihat. Yang kedua, para guru perlu diberi latihan yang lebih intensif. Yang ketiga, prasarana dan sistem sokongan yang padu perlu disediakan. Keempat, pentaksiran pelajar juga perlu lebih menyeluruh dengan memasukkan elemen-elemen berkaitan akhlak. Dan akhir sekali nyatakan di sini, kurikulum holistik perlu diperkenalkan bagi membolehkan pentaksiran holistik dapat dilaksanakan dengan berkesan. Jadi pandangan balas dengan apa yang dinyatakan oleh Ikram ini, Datin. Saya amat bersetuju sekali. Sebenarnya bila kita melaksanakan PBS itu, pentaksiran bahasakan sekolah itu, itulah sebenarnya cara untuk kita menjadikan PDP, pengajaran dan pembelajaran ini lebih bermakna, dan kita dapat melihat kita kata pelaporan yang lebih holistik terhadap perkembangan anak-anak ini. Sebab dalam pentaksiran bahasakan sekolah ni kita ada beberapa komponen yang mengambil kira domain kognitif, iaitu dari segi iaitu komponen pentaksiran sekolah. Manakala pentaksiran aktiviti jasmani sukan dan kurikulum itu adalah melihat perkembangan psikomotor dan juga melihat sejauh mana pelibatan dan juga pelibatan anak-anak kita ni dalam aktiviti-aktiviti kurikulum sukan dan sebagainya. Dan kita juga ada pentaksiran psikometri untuk melihat kecenderungan anak-anak kita ni. Dan apabila kita melaksanakan PBS ini, kita dapati bahawa memang akan mengambil masa untuk guru-guru memahami selengkap-lengkapnya. Tetapi sebenarnya pentaksiran bahasakan sekolah ini bukan perkara baru. Dia bukan perkara baru. Tetapi kita memberikan kefahaman itu supaya guru-guru dapat melaksanakan ia dengan berhati-hati, kerana maklumat daripada pentaksiran bahasakan sekolah itu sepatutnya digunakan sepenuhnya untuk membangunkan
keupayaan dan juga kemampuan anak-anak kita. Okey. Jadi kalau maklumat itu tidak digunakan, kalau guru melaksanakan pentaksaan sekolah hanya sekadar menyimpan maklumat itu di dalam fail dan diletakkan di dalam rak-rak tanpa dilihat apakah sebenarnya maklumat di sebalik yang disimpan itu, maka kita dapati gagallah pentaksiran sekolah itu. Okay. Saya mula menerima mesej-mesej secara peribadi, Syaril dan Encik Kamarudin, daripada rakan-rakan yang bergelar guru, seorang pendidik ini, yang menyatakan, okey, kita menyentuh daripada PBS, PT3, sekarang kita terus lompat kepada SPM. Ini saya juga telah pun mendengar keluhan-keluhan guru-guru yang mahu memastikan di kalangan pelajar-pelajar mereka mendapat skor yang terbaik dalam peperiksaan SPM. Yeah. Okey, daripada Rumaini ini menyatakan, okey, untuk subjek sejarah dalam sijil pelajaran Malaysia, selepas ini dijadikan sebagai subjek wajib lulus. Ya. Namun begitu, subjek sejarah untuk Form 1, Form 2 tidak dimasukkan dalam silibus PT3. Datin atau Encik Kamarudin faham? Okey. Saya rasa soalan itu mungkin dia bertanya kenapa mata pelajaran sejarah itu tidak ditaksir dalam bentuk ujian bertulis. Ya, mungkin. Itu yang kita sering dapatlah. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat isu sejarah ni ialah isu nilai. Isu nilai patriotisme. Dan daripada subjek sejarah itu diperkenalkan untuk membina aspek-aspek ini. Jadi sebab itu kita di tingkatan 1, di peringkat menengah rendah, kita lebih melihat aspek itu untuk kita nilai dalam sejarah. Bukan dia punya pengetahuan per se. Yang pengetahuan ini kita boleh ukur dari segi keupayaan budak melalui mata-mata yang lain. Jadi untuk sejarah kita fokuskan untuk kemahiran penyelidikan, penyiasatan dan juga nilai murninya yang berbentuk sebagai nilai murni ketaatan kepada negara, itu semua dan sebagainya. Yang itu kita memilih bukan bukan bentuk ujian bertulis untuk sejarah dan itu sebagai komen lah kepada pertanyaan sahabat kita. Cuma kalau saya nak kembali kepada sistem pendidikan kita, ada juga yang bertanyakan ataupun ada yang ialah memberi rungutan bahawa sistem peperiksaan kita daripada UPSR, daripada PT3, SPM dan seterusnya SCPM, STAM terlampau berorientasikan peperiksaan lah kita sistem pendidikan kita. Kalau saya boleh petik kata bekas Menteri Pelajaran kita Tan Sri Muhyiddin Yassin dulu, beliau sendiri pun pernah membayangkan untuk memasukkan UPSR dan PMR dulu. Adakah ini relevan untuk dimasukkan? Dan juga ada yang mengatakan biarlah selepas ini UPSR dan PT3 dijadikan penilaian pencapaian pelajar di peringkat sekolah saja, bukannya sebagai peperiksaan awam. Relevan tadi? Kita lihat UPSR ini itulah cadangan semasa kita membincangkan adakah UPSR ini masih relevan. Tetapi apabila kita melihat pendidikan rendah itu sendiri, kurikulum pendidikan rendah itu, maka kita dapati UPSR itu perlu dikekalkan. Perlu dikekalkan sebagai peperiksaan awam. Sebagai peperiksaan awam, supaya kita dapat melihat pencapaian anak-anak kita melalui pentadbiran satu instrumen yang standard di seluruh negara. Jadi daripada situ kita dapat melihat secara menyeluruh pencapaian pendidikan rendah itu bagi sekolah rendah lah. Sekiranya kita tidak melaksanakan peperiksaan atau UPSR ini, maknanya kita serah kepada pihak sekolah. Mungkin kita tidak dapat melihat standard-standard yang boleh kita bandingkan antara sekolah, antara negeri dan sebagainya. Jadi macam saya sebut tadi lah, kalau kita tidak melaksanakan UPSR ini, maka sekolah-sekolah ni masing-masing mempunyai standardnya masing-masing. Tiada penyelarasan standard. Tidak ada penyelarasan. Jadi kita melihat bahawa melaksanakan UPSR ini adalah satu kaedah pendekatan yang baik untuk kita takbirkan satu instrumen yang standard bagi seluruh negara dan kita melihat pencapaian bagi pendidikan rendah itu sendiri. Walau bagaimanapun, PT3 itu kita dah ubah sedikit. Pengubahsuaian itu ialah untuk, saya kata tadi, kita membenarkan sekolah-sekolah mentadbirkan PT3
soalan itu saja yang disediakan oleh lembaga peperiksaan. Tetapi dalam jangka masa yang panjang, apa yang akan berlaku untuk PT3 itu, kemungkinan besar apabila guru-guru kita sudah mahir dalam menyediakan soalan dan mereka tahu standard yang bagaimana yang nak disediakan, mungkin kita tidak lagi, lembaga peperiksaan tidak lagi menyediakan soalan-soalan PT3. Di masa akan datang pun mungkin UPSR pun akan menggunakan konsep PT3. Buat masa ini belum lagi. Sebab kita nak tahu sejauh mana kurikulum rendah itu telah berjaya ditakbirkan. Dan kita juga perlu tahu, adakah kurikulum itu bersesuaian dengan apa yang kita laksanakan sehingga hari ini. Jadi UPSR buat masa ini kita rasa ada justifikasi lah yang kukuh untuk kita teruskan. Manakala PT3 itu kita akan serahkan kepada pihak sekolah. Sekiranya kita melihat guru-guru sendiri sudah mempunyai kemahiran membangunkan soalan-soalan yang standardnya adalah seperti yang dihasratkan dalam kurikulum. Okey, dari satu sudut yang lain ya, saudara rakan kita di Facebook, Datuk Encik Kamarudin menyatakan ya, dia tertarik dengan dasar peperiksaan baru, tajuk yang kita angkat pada malam ini dan berkaitan dengan kebat dan sebagainya. Tapi kata dia, kalau di peringkat asas lagi untuk 3M, membaca, menulis dan mengira masih lagi tidak kukuh. Bagaimana matlamat untuk mencapai satu wawasan besar dalam sistem pendidikan negara boleh tercapai? Ya. Itulah sebabnya tadi saya tertarik apabila disebut dalam pelaksanaan TIMSS PISA tu kan. Kita menguji pengetahuan dan juga kemahiran dalam bidang sains, matematik dan juga pembacaan. Jadi kita lihat di peringkat global pun pembacaan itu diberi keutamaan. Jadi dalam KSSR kita dapati bahawa hasrat dalam kurikulum itu adalah untuk membangunkan kemahiran-kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Sebab tu kemahiran literasi itu penting. Kita nak membangunkan keupayaan anak-anak kita ini supaya mereka memahami apa yang mereka dengar, memberi respon terhadap soalan-soalan yang mereka dengar kerana mereka memahami apa yang mereka dengar, itu adalah kemahiran. Dan mereka juga dilatih dan diberi kemahiran untuk menulis. Dan menulis itu adalah berpunca daripada kefahaman yang mereka dengar dan apa yang mereka boleh tutur. Sebab tu kita dalam bahasa, kita memberikan penekanan dalam UPSR, kita menguji mata pelajaran bahasa kerana dalam aspek bahasa ini ada 4 kemahiran yang sebenarnya perlu diberi penekanan, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Anak kecil pun kita lihat perkara utama yang diberikan, yang cuba kita bangunkan ialah supaya mereka boleh mendengar apa yang kita tuturkan dan selepas itu kita minta supaya dia respon dengan pertuturan. Kita tidak terus mengajar seorang anak kecil untuk menulis atau membaca. Jadi itulah yang sebenarnya hasrat dalam KSSR untuk anak-anak kita ini boleh mendengar dengan baik. Kemahiran mendengar itu perlu diperbaiki. Dan kemahiran bertutur itu juga perlu ditingkatkan sebelum mereka boleh membaca dan menulis. Dengar Datin cerita tu, ingatkan cikgu-cikgu saya dulu. saya nak tambah sikit. Dari segi, kalau kita lihat keputusan tim dan PISA kita tu, kita lihat dia sangat konsisten. Kemahiran membaca tu menjadi satu memperoleh result yang paling rendah. Dan kita juga percaya bahawa kalau kemahiran membaca ni boleh dipertingkatkan, dia akan memperbaiki prestasi mata-mata pelajaran lain. Sebab sangat penting untuk seorang pelajar menguasai bahasa pengantar. Betul. Untuk belajar sebab kita punya peperiksaan ataupun penilaian ataupun pentaksilan, kebanyakannya memerlukan mereka untuk berinteraksi, memberikan respon dalam bahasa pengantar itu sendiri. Jadi itu yang penting, dan seperti yang kata tadi ada 4 perkara. 2 kemahiran bahasa lah untuk kita memberi faham kepada orang lain, dan 2 untuk kita memahami orang lain. Jadi oleh sebab tu memang pentinglah untuk kita lihat perkara ini, mana aspek literasi itu sangat penting untuk ditekankan supaya kita juga dapat membantu meningkatkan prestasi mata yang lain.
Okey. Baik, alamak, diam tak diam kita ada lebih kurang 1 minit saja lagi. Saya ada nak petik apa-apa sebelum kita tutup? Satu tanggungjawab yang cukup besar. Syaril, satu tanggungjawab yang cukup besar oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dengan visinya menjadi peneraju pentaksiran bertaraf dunia menjelang 2020 dengan misi sistem pentaksiran pendidikan kebangsaan yang terjamin kualitinya dari segi kesahan dan kebolehpercayaan serta berperanan ke arah pembelajaran yang lebih berkesan. Satu tanggungjawab daripada pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia, malah tanggungjawab yang lebih besar sebenarnya bagi mereka yang berada di bawah bumbung Kementerian Pendidikan itu sendiri, ya, di kalangan guru-guru untuk menjayakan setiap dasar dan juga menjayakan visi misi pihak Kementerian Pendidikan itu sendiri. Terima kasih Cikgu Suhaimi. Macam cikgu dah ini. Baik, kita nak terima kasih. Bila kita cakap tentang pendidikan, satu isu yang berpanjangan dan tidak pernah berakhir. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Datin Nawal Saleh sebagai pengarah Lembaga Peperiksaan Malaysia dan juga Tuan Haji Kamaruddin Jazuli sebagai timbalan pengarahnya. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah setiap perubahan dan juga setiap apa yang nak diubah daripada perkara kebiasaan atau norma itu pada awalnya pahit untuk ditelan. Tapi kalau itulah yang terbaik, kita sokong. Kita harapkan ini menjadi satu sistem yang terbaik untuk anak-anak kita lah, Suhaimi. Anak-anak kita. Dakwah. Okey, Syaril. Jadi insyaAllah bermula minggu depan kita akan bercakap mengenai prabajet. Dan harus diingat 23 hari bulan secara langsung kita akan bawakan analisis terperinci juga pada setelah malamnya kita wawarkan lebih awal, Syaril, ya, untuk pembentangan bajet 2016. Nak lompat 17 terus. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi, bye.